Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi dalam ruang Cik Mat kata. Okey, apa yang Cik Mat nak cerita pada sesi kali ini ialah mengenai bagaimana kita nak mendapatkan maklumat terkini mengenai syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi kita memerlukan kita memerlukan maklumat terkini ataupun keadaan hal ehwal syarikat terkini. Okey, bagi supaya kita boleh buat satu keputusan pelaburan yang berhemah ataupun we can make an informed decision lah ya. Jadi caranya bagaimana? Syarikat yang tersenarai bersama Malaysia perlu membuat announcement atau penghembahan maklumat jika sekiranya mereka mempunyai sebarang peristiwa yang material ni maknanya yang memerlukan mereka untuk announce kepada public ya. Jadi maklumat-maklumat yang ada ni, katalah contoh mereka mendapat projek yang besar-besar lah ya, yang material, maknanya yang kata apa, yang perlu untuk mereka hebahkan. Tapi kalau contohnya pengarah syarikat mempunyai masalah saman personal, itu mungkin tak ada isu lah. Tapi jika sekiranya syarikat tu disaman ya, maknanya kes yang sedang didengar di mahkamah yang melibatkan mungkin jutaan ringgit maknanya kalau dibanding dengan dia punya penyata keuangan tadi itu akan mempengaruhi penyata tersebut, maka kata tersebut perlu di-announce lah ya. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan maklumat? Senang saja, kita pergi ke Google, type Bursa Malaysia, okey, dan situ tengok ya Bursa Announcement Requirement. Kita type je lah Bursa Announcement Requirement, dan ada listing requirement. Klik mana-mana yang ni, kata apa, kita nak klik listing requirement Bursa Malaysia, dia akan pergi ke page Bursa Malaysia dan dia ada company announcement di situ. Okey, dan company announcement tadi tu, di situ kita klik dan dia akan keluar ruang untuk kita type nama syarikat kita. Dan cuba tengok dalam video yang cuma kongsi kejap lagi ni ya. Bagaimana untuk melihat announcement syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia? Okey, cara senang saja, kita pergi ke Google dan kita type Bursa Malaysia, so dia akan keluar Bursa Malaysia. Okey, tengok ni dia ada tulis company announcement Bursa Malaysia, so you klik kat situ. So tengok scroll down sini ni, tengok ya, dia ada select company. Okay lah, mungkin tu susah. Okay, tengok select company. Katalah contoh kita nak tengok yang yang terkini, kita nak tengok Air Asia lah ya, apa maklumat terkini mereka. Tengok ya, dia tu keluar ni Air Asia Group Berhad. Yang bawah tadi tu dia punya loan issued. Yang bawah tadi tu warrant yang dikeluarkan. So kita nak tengok mengenai syarikat tu sendiri, saham induk syarikat tu sendiri. So kita tekan Air Asia Group Berhad. Okey, keluar tengok ya, Air Asia Group Berhad, stock kod dia 5099. Okey, kita tak set range lah ya. Kalau kita contohnya kita ada spesifik carian daripada contoh kita tengok announcement tahun lepas bulan Disember, kita boleh terus, tapi kita cuba dulu tengok ya, kita tak ada letak dia punya time frame buat carian. So scroll ke bawah, kita tengok maklumat mengenai Air Asia yang dikeluarkan tadi tu. Okey, yang terkini maklumat yang mereka keluarkan adalah 14 Januari mengenai dia punya financial condition itu. Kalau kita klik financial tadi tu, dia akan keluar announcement details tadi itulah ya. 14 Januari investors announcement. So di situ tu dia ada maklumat lanjut lah ke situ tu ya. Mana anda klik saja, okey, dia akan beritahu kindly refer to the company announcement dated 7 Januari, 13 Januari, on Air Asia Group Berhad, classification as practice note 17. Okey, kita back, kita tengok lagi. 14 Januari juga mereka memberi penyataan mengenai dia punya new emission into PN17. Okey, kita tengok situ tu. Ni maklumat ni kita boleh print, boleh buat cetakan sini ni. Boleh baca sini dia tulis apa ya. dan seterusnya 14 Januari ada banyak ada
3 atau 4 pernyataan mengenai keadaan terkini Asia Group Berhad lah ya. Contoh kalau kita nak tengok lagi ke bawah 13 Januari, okey, tengok ya apa announcement mereka. Okay, announcement detail ni kita boleh cetak juga maklumat ni. Okay, ni panjang lebar dah cerita ni. Okay, Asia Group Berhad bersama Malaysia Securities, PN17 relief measures resulting in Asia Group Berhad triggering suspended criteria by not classified as PN17 listed issuer. Ya. Okay, anda boleh baca di sini apa maksud kata itu ya. Okay, contoh ni clarification mereka ni, as announced by the company on 7 January 2022, the company continue to trigger the prescribed criteria pursuant to paragraph 8.04 and paragraph 2.1a 2.1e of PN17, performance note 17 lah ya, of the main listing requirement, LR2 listing requirement, and then application was submitted to Bursa for relief period to be extended beyond. Ini maknanya secara amnya mereka minta apa nama ni, extension of time ya, untuk appeal bagi keputusan Bursa tadi, meletakkan mereka di bawah PN17 tadi tu ya. Okay, dan tengok sini announcement tadi tu dated 13 Januari lah ya. Okay, jadi itu antara cara bagaimana anda nak melihat maklumat terkini sekarang. Ini perkara ni penting, kenapa? Kerana kita bukan saja kita tengok pernyataan keuangan mereka, tetapi status terkini tadi itu mereka perlu war-warkan melalui announcement bersama Malaysia, sebab ini merupakan pernyataan kepada publik. Dan di bawah listing requirement, any material information need to be announced through bersama Malaysia lah. Maknanya kegagalan itu adalah satu kesalahan lah di bawah bursa main market listing requirement ya. Okey, kita tinggalkan ya. Saya kita ambil contoh lain pula ya. Katalah contoh kita nak tengok company apa ya, company Maybank katakan ya, Maybank. Okey, dia keluar. Ada banyak ni kita boleh tengok ya. CW tu call warrant lah, call warrant. Okay, dan kalau kita nak tengok ni company contoh, okay, Top Glove katakan kita nak tengok Top. Okay, tengok sini Top, kita type Top tu dah keluar macam-macam kan. Top Builder, okay, Top Glove. Okay, tengok lah, Top Glove Corporation Berhad. Okay, kita klik dan kita buat carian, tak payah spesifik masa lah ya, itu dia akan bagi skop yang luas lah. So macam ni, okay, Top Glove pada 14 Januari membuat hebahan mengenai pertukaran kepentingan yang melibatkan pengarah mereka lah. Ini di bawah akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang melibatkan Mr. Nama boleh tengok kat sini lah, Lim Pui Sun tu ya. And then seterusnya 14 Januari ada beberapa announcement 13 Januari. And then di sini kalau kita tengok, inilah maklumat terkini yang material maksudnya diperlukan diambil tahu oleh pemegang saham ya. Kenapa? Kerana ia merupakan kondisi ataupun keadaan terkini syarikat ya, apa nama dia punya affairs of the company itu yang mana mereka perlu tahulah. Ini antara cara lah, selain daripada kita memahami perniagaan apa semua, kita tengok pergerakan mereka itu bagaimana ya, berdasarkan pada announcement tadi ni ya. Jadi okey, kalau tadi kita ambil contoh ya, Asia Group Berhad tadi tu, kita nak tengok spesifik contohnya lah ya. Waktu kita nak tengok kita katalah Januari tadi tu, tapi Januari tahun 2021. Okey, carian kita buka Januari 1 Januari 2021.
Dan kalau kita nak tengok 2021 juga, kita mungkin kecilkan skop kita lah ya. March 1 March ni, okay. Kita tengok ya, 1/1/2021. Maknanya kita nak tengok apakah material information yang dihebahkan atau di-announce dalam tempoh masa ni. Search. Yang kita tengok ya, 1 March, okay. Top graph itu, okay, mengenai changes of the director. Ni maklumat tadi tu besar daripada 1 Januari 2021 hingga 1 Mac, sebab kita dah letak 1 Mac tadi tu ya. Dan seterusnya lah di sini. Okey. Jadi ini adalah cara yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai status ataupun announcement yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia lah, ya. Jadi setakat itu saja yang ini, okay, ya, sehingga kita bertemu lagi lah untuk topik seterusnya. Berdasar pada apa yang video Cik Mat sertakan tadi tu, saya harap anda semua tahu bagaimana nak dapatkan maklumat terkini mengenai sesebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Perlu diingatkan, maklumat-maklumat tersebut adalah penting untuk kita buat keputusan sama ada kita, satu, contoh kita nak beli saham syarikat tersebut, kalau kita masih belum menyertai perniagaan syarikat tersebut. Dua, kita nak terus menyokong, ya, maknanya terus nak pegang saham syarikat tersebut. Ataupun tiga, kita rasa mungkin inilah masanya untuk kita menjual saham tersebut, ya, ataupun keluar daripada perniagaan tersebut, ya. Jadi apakah tindakan yang kita nak ambil, mestilah disokong oleh maklumat-maklumat yang kita ada, ya, yang kita dapatkan. Contoh ini, dalam konteks ini kita dapat daripada announcement Bursa Malaysia tadi itu. Jadi setakat ini saja perkongsian pada sesi kali ini, ya, sehingga kita bertemu lagi. Selamat menabung. Assalamualaikum.